Salam sejahtera kepada semua pelajar. Jika Anda menonton video ini adalah klip pengajaran sejarah tingkatan 3, topik 2.2, Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Topik ini ada di dalam buku teks muka surat 42 sehingga 45. Dan cikgu percaya apabila Anda menonton klip video ini, maka bermaksud Anda sudah mempelajari topik 2.1 dalam bab 2, yaitu bagaimana perluasan kuasa British yang berlaku di Pulau Pinang, di Singapura, dan juga di Melaka. So, hari ini kita akan lihat satu topik, yaitu 2.2. Cikgu harap kamu dapat membuka buku teks semasa menonton video ini. Apa yang akan Anda belajar pada akhir pembelajaran adalah murid akan dapat menghubung-kait Perjanjian London 1824 dengan kesannya terhadap alam Melayu. Jadi kamu kena faham kenapa Perjanjian London ini telah diwujudkan, siapakah yang terlibat dalam perjanjian ini, dan apakah kesan terhadap alam Melayu. Kalau kamu lihat dalam buku teks, gambar yang ada di slide ini ada dalam buku teks juga ya. Kalau kamu lihat peta itu, dia muka surat 42 dan 43. Kalau cikgu tidak silap, dia digabungkan. Ada tanda di situ bendera British dan juga Belanda. British dan juga Belanda. So, kesan dari perjanjian ini, mereka telah membahagikan kawasan di tanah Melayu. Maksudnya kan, ada kawasan yang dimiliki oleh British, ada kawasan yang dimiliki oleh Belanda selepas perjanjian London ini. Kita lihat pengenalan terlebih dahulu. Kita tahu bahawa persaingan kuasa barat di alam Melayu itu membawa kepada perancangan British dan Belanda untuk buat satu pembahagian kawasan pengaruh masing-masing. British dengan Belanda ni kan, diorang buat satu perjanjian yang mana lepas diorang buat perjanjian ini, British akan dapat tempat ini dan Belanda akan dapat tempat ini. Jadi bila mereka sudah dapat tempat mereka masing-masing dalam perjanjian itu, Belanda tidak boleh ambil tempat British pun begitu, dia tidak boleh kacau dan campur tangan di tempat Belanda. Jadi untuk menjaga kepentingan mereka masing-masing, sebab mereka ini kedua-dua kuasa ini adalah dari barat. Jadi mereka mengambil keputusan untuk membuat perjanjian London pada tahun 1824 yang telah ditandatangani oleh British dan Belanda. So, kandungan perjanjian tersebut ada merangkumi butiran tentang wilayah pengaruh, perdagangan, dan keuangan. Ini telah memberikan kesan yang penting terhadap alam Melayu. So, kalau kamu lihat di sini, ini adalah syarat perjanjian London 1824. British akan berundur dari Sumatera, dan Sumatera ini akan diambil alih oleh Belanda. Menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda, tidak membuka pertempatan baharu di Kepulauan Riau, Lingga, dan kepulauan lain di selatan Singapura. Maksudnya semua tempat-tempat yang ada di sini ini, British akan berundur dan serahkan kepada Belanda. Belanda pula. Belanda mengiktiraf pertempatan British di Singapura, menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British,
Belanda tidak membuka pertempatan baharu di tanah Melayu. Jadi ringkasnya di sini, Belanda itu ambil kawasan dari Sumatera sampai yang kalau sekarang tuh kawasan Indonesia. Manakala British pula ambil tanah Melayu dan juga Singapura. Oke, masing-masing membahagikan kawasan. Inilah syarat yang terkandung di dalam Perjanjian London 1824. Jadi kesan yang kamu kena belajar hari ini, kesan daripada perjanjian ini, apa kesan dia terhadap alam Melayu? Ada dua kesan utama yang kita boleh lihat, dan setiap kesan itu boleh dibahagikan lagi sub-sub topik dia. Kesan yang pertama, akibat daripada perjanjian London ini, maka berlakulah pembahagian alam Melayu kepada dua lingkaran pengaruh barat. Yang mana? Sempadan. Ingat kata kunci ini. Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sempadan yang memisahkan wilayah pengaruh British dan wilayah pengaruh Belanda di alam Melayu. Jadi maksudnya, Nina, kita tengok sini ya. Oke, tengok sini. Nampak Selat Melaka tuh? Selat Singapura di hujung sini, itulah sempadan dia. Kalau dalam buku, tempat yang berwarna orange itu milik Belanda. Tempat yang berwarna merah ataupun maroon ini adalah milik British. Itulah perjanjian yang mereka sudah buat. Diharapkan pelajar paham ya. Ini Selat Singapura. Maksudnya sebelah atas nih milik British, sebelah bawah nih semua nih Kepulauan Karimun, Batam, Bintan, Riau ini semua milik Belanda. Kedua, mengutamakan kepentingan. Kenapa mereka buat pembahagian ini? Supaya British dan Belanda ini hanya mengutamakan kepentingan mereka, supaya kepentingan mereka itu terjamin dan meminggirkan kedaulatan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Mereka bahagikan kawasan ini supaya mereka tuh masing-masing boleh kuasai tempat itu tanpa perlu bersaing. Nampak di sini kan bagaimana perjanjian ini memberikan kelebihan kepada British dan Belanda. Selain daripada itu, apabila berlakunya perjanjian ini, berlakulah entiti geopolitik yang baharu, yang mana dikenali sebagai milik tempat yang British jajah itu, dia kenali sebagai tanah Melayu, manakala wilayah pengaruh Belanda itu dikenali sebagai Hindia Timur Belanda. Oke, boleh paham? Tanah Melayu adalah di bawah pengaruh British. Mana-mana tempat yang di bawah pengaruh British itu dipanggil sebagai tanah Melayu. Manakala wilayah pengaruh bagi Belanda pula dikenali sebagai Hindia Timur Belanda. Itu kesan pembahagian alam Melayu. Kesan yang kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Kita tahu, kalau kamu tahu kan, dulu Johor Riau nih sangat luas kan, dia punya empire. Kalau kamu belajar dalam tingkatan 2, dia sangat luas. Dia bukan Johor yang macam sekarang tuh. Johor yang dahulu itu termasuklah Singapura, Riau, Pahang, sangat luas. Tapi bila berlakunya perjanjian London 1984 ini, Empayar Kesultanan Johor Riau ini telah berpecah. Kenapa berpecah? Sebab sebahagian tempat itu dimiliki oleh British, sebahagian lagi akan dimiliki oleh Belanda. Itulah sebab dia berpecah. Yang pertama, Singapura menjadi tanah jajahan British. Johor dan Singapura sebelum itu diperintah oleh Sultan Husin Muhammad Shah dan Temenggung Abdul Rahman. Dan mereka ini di bawah pengaruh British. Namun
pada Ogos 1824, Sultan dan Temenggung didesak untuk menandatangani perjanjian untuk menyerahkan Singapura kepada British. Oleh itu, Sultan Husin Muhammad Shah telah meninggalkan tempat tinggalnya. Semayam itu maksudnya tempat tinggalnya di Kampung Gelam, Singapura, dan dia telah pindah ke Banda Hilir, Melaka. Dan dia telah mangkat ataupun meninggal pada tahun 1835 dan dimakamkan di Melaka. Dimakamkan itu dikuburlah di situ. Akhirnya pemerintah Johor kemudiannya memindahkan pusat pemerintahan Johor ke Johor Bahru. Boleh faham? Yang penting kamu tahu Singapura menjadi tanah jajahan British. Kesan yang kedua, dengan pepecahan empayar ini, berakhirlah Kesultanan Riau Lingga. Riau Lingga tuh di sini tadi. Ada nampak sini yang di bawah sekali ni. Jadi kesannya berakhir Kesultanan Riau Lingga, yang mana Kepulauan Riau Lingga itu diperintah oleh Sultan Abdul Rahman dan berada di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1911, institusi Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda. Wilayah Riau Lingga kemudiannya diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Jadi maksudnya Riau ini diambil alih oleh Belanda sepenuhnya. Dan kesan ketiga pepecahan Kesultanan Johor Riau ialah pengistiharan kedaulatan Pahang. Dulu Pahang ni dibawa Kesultanan Johor. Jadi bila berlaku pepecahan Kesultanan Johor Riau, kenapa dia boleh berlaku? Apabila Bendahara Tun Ali di Pahang cuba membebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau, berikutan pengukuhan kuasa barat di Singapura dan Johor, serta pergolakan di Riau Lingga. Jadi masa ni Pahang dia bebas dari Johor lah. Jadi dia tidak mau dia tidak mau dikuasai oleh British pada masa ini. Tapi selepas tu bab yang seterusnya kamu belajar nanti, akhirnya Pahang pun dijajah oleh British juga. Tapi dalam bab ini dia belum dijajah lagi ya. Pada tahun 1853, dengan muafakat pembesar Pahang, Bendahara telah mengisytiharkan Pahang sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Gambar di bawah ini adalah gambar Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang kedua. Dia ialah pewaris takhta kerajaan Riau Lingga yang telah diturunkan takhta oleh Belanda pada tahun 1911. Kita boleh lihat di sini bahawa ada 3 kesan lah perjanjian London ini terhadap pepecahan empayar Kesultanan Johor Riau. Yang pertama, cikgu ulang semula, Singapura menjadi tanah jajahan British. Kedua, berakhir Kesultanan Riau Lingga. Dan yang ketiga, pengisytiharan kedaulatan Pahang. Dengan itu, akhirnya Selat Melaka itu berada di bawah penguasaan British sepenuhnya. Selat Melaka ini dikuasai oleh British kerana memiliki 3 pelabuhan yang strategik. Sebelum ni kamu sudah belajar macam mana British menguasai Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Dan Belanda telah berundur dari tanah Melayu. Ini telah membuka peluang kepada British untuk meluaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu. Nampak di sini kan? Kesan perjanjian London ini sangat besar impak dia. Mula-mula British ambil 3 saja di tanah Melayu, Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura. Akhirnya nanti seluruh tanah Melayu itu akan diambil alih oleh British. Dan dalam bab 1 juga kamu telah belajar strategi-strategi yang digunakan oleh British dan Belanda untuk menguasai tanah jajahan. Antaranya menggunakan kaedah manipulasi, tipu hela, perjanjian dan lain-lain. Jadi ini adalah kesan yang kamu boleh lihat. Apakah rumusan daripada topik 2.2 ini?
Perjanjian London 1824 memaparkan bagaimana Pakatan Kuasa Barat dalam menangani persaingan di tanah Melayu. British dan Belanda ini mereka buat perjanjian ini supaya mereka tidak perlu bersaing, supaya mereka ada tempat masing-masing. Nampak kan bagaimana mereka buat pakatan mereka tuh. Namun, British dan Belanda ni mereka memang buat perkara ini sewenang-wenangnya tanpa melibatkan Raja Melayu. Mereka tidak tanya Raja-Raja Melayu, dorang buat sendiri, yang mana mereka sendiri membahagi-bahagikan wilayah Kesultanan Melayu yang berdaulat, dan perjanjian inilah yang telah merintis kepada pembahagian alam Melayu menjadi dua buah entiti yang berasingan dan menjadi asas kepada sempadan Malaysia dan Indonesia pada masa kini. Kamu sedar juga kan kita ni rumpun Melayu, sebab tu bahasa kita tu lebih kurang sama. Sebab dulu ada tempat yang pemerintah dia sama saja, tapi selepas penjajahan ini yang telah memisahkan kita semua. So, peristiwa ini memberikan kesedaran kepada kita tentang betapa pentingnya mempertahankan kedaulatan negara daripada pencerobohan kuasa asing. Okey, cikgu harap kamu faham mengenai topik 2.2. Okey, ini kamu tidak perlu jawab. Selepas habis 2.2, kita akan sambung di kelas yang akan datang 2.3, pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, ada banyak lagi topik dalam bab 2 ni. Tidak apa, kita perlahan-lahan supaya kamu lebih faham, dan jika anda tidak faham, anda boleh lihat semula tayangan video ini di channel yang cikgu upload. Okey? So, bila anda sudah habis menonton video ini, apa yang cikgu mau kamu buat ialah, okey, sila buat nota ringkas terlebih dahulu untuk hari ini. Nota ringkas kamu boleh lihat video ini. Mengenai 2.2 ini, nota ringkas sahaja. Dan ya, itu sahaja kerja untuk anda bila anda selesai menonton video ini. Sila buat nota ringkas mengenai topik 2.4 yang ada dalam buku teks muka surat 42 hingga 45. Itu sahaja dari cikgu. Sekian dan terima kasih.